Baru pergi orang putih 7 hari. Hello and gentlemen. Oh, cakap orang putih dalam masjid. Kau mana cakap orang putih? Aku dulu duduk dekat orang putih 7 hari. Ingat 7 tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'ina ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati saudara pengerusi majlis, pengerusi masjid, ahli jawatan kuasa, muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya, alhamdulillah, pada pagi ini kita dapat sama-sama berkongsi ilmu, saling ingat, memperingati antara satu sama lain. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingat, memperingatilah kamu, sesungguhnya dengan ingat memperingati itu mendatangkan banyak manfaat dan faedah kepada orang-orang yang beriman. Ditambah pula kita pada hari ini, tuan-tuan dan puan, kita berada di satu zaman yang dinamakan zaman fitnah. Dan pastinya zaman fitnah itu Nabi SAW pernah bersabda, innama sayati alaikum zamanun, akan datang satu zaman, fa innahu huwallazi asyarrum minhu, akan datang satu zaman dan mana zaman itu ia lebih teruk daripada zaman yang sedang kamu hadapi hari ini. Sebelum ni lain, tahun ni lain, tahun depan lain, begitulah seterusnya. Kita akan tengok zaman kita. Oh, zaman kita ni teruk dah ni. Bila kita meninggal dunia, datang pula anak kita, zaman dia lebih teruk daripada zaman kita. Meninggal anak kita, datang cucu kita, dia akan tengok lebih teruk daripada atuk nenek moyang mereka. Lebih teruk keadaannya. Sampai bila kita akan tengok ni, tuan-tuan? Hatta talqaw rabbakum, sampai kiamat. Sampai kiamat. Dan hari ini pun kita dah tengok pelbagai kehidupan kita ini penuh dengan fitnah. Fitnah keluarganya, fitnah kehidupannya, fitnah, macam-macam fitnah yang tak dapat kita hadapi. Dan macam mana kita nak selesaikan masalah fitnah ini? Tak lain dan tak bukan, kita kena balik kepada firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kamu tak boleh, Allah kata, aku tak boleh nak ubah kamu. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Allah takkan ubah diri kamu kecuali kamu ubah diri kamu sendiri. Sekarang ni, tuan-tuan dan puan, kita nak hadapi macam mana? Kalau kita sendiri tak nak berubah. Yahudi boleh berubah. Tuan-tuan bacalah sejarah Yahudi, daripada tak ada apa-apa sehingga dia pegang dunia hari ni. Yahudi, daripada dia asalnya susah, daripada tahun 1400 Masihi, dia orang susah, kena bunuh dengan Nazi dan sebagainya. Tapi hari ni apa jadi? Tempat yang Nazi dulu pun dia ada dalam tu. Sebab apa? Sebab mereka nak berubah. Mereka ada identiti. Mereka ada kesungguhan nak jadi manusia yang hebat. Dan akhirnya mereka dapat. Ini dia panggil istidraj. Jadi sekarang ini kita nak hadapi ini macam mana? Kita nak berubah macam mana? Kita baliklah kepada apa yang diajar oleh para ulama kita. Yang pertama, nak berubah, kalau nak harapkan kita berubah begitu saja tak boleh. Dia kena ada daripada ilmu. Kata ulama, idza 'ashat nasu fi jawwin min at-tashji' yata'allamu thiqah bin nafsi. Manusia ni dia kena didik daripada awal. Tu kata ulama, idza 'ashan nasu fi jawwin min at-tashji'.
Kita ni bila hidup dengan suasana, orang kata apa? Suasana yang menekan diri kita. Ini yang berlaku pada Yahudi. Yahudi hidup dia tertekan. Tak ada negara. Tak ada kuasa ekonomi ketika itu. Orang nak bunuh dia. Apa dia belajar daripada kehidupan? Orang macam ni, dia membesar dalam keadaan tertekan. Kata ulama, yata'allamu thiqah bin nafsi. Dia ada keyakinan diri nak hidup. Orang Palestin, tuan-tuan tengok, kena bom tiap-tiap hari. Kena bunuh dengan Yahudi, Israel. Ada dia orang rasa takut. Yang datang kat Malaysia buat PhD, boleh siap dalam masa 2 tahun setengah boleh siap. Bila tanya cepatnya awak buat, dia kata, saya nak cepat balik untuk buat apa? Untuk berkhidmat kepada negara saya, Palestin. Orang kita 8 tahun tak siap lagi. Sebab apa? Sambil buat PhD, sambil bawa Grab. Nak kata susah, kita susah, betul, budak tu susah. Tapi orang Palestin lagi susah. Sebab dia hidup berdasarkan apa yang dia ada je. Kenapa dia boleh hidup? Kenapa dia boleh siap? Sebab dia ada semangat. Itu sebab kita ni tuan-tuan, tak boleh didik anak-anak kita. Kalau kita nak berubah, kalau kita tak nak rosak, tak nak generasi kita rosak, tak boleh ajar dia terlalu mewah. Tak boleh. Anak awak kaya macam mana pun tetap kena didik. Contoh, Datuk Yusof Haslam. Yusof Haslam. Saya kenal dia, baik kan dia. Syamsul saya kenal. Tuan-tuan bayangkan, kenapa anak dia boleh berjaya? Semua buat filem berjaya. Jutawan semua. Jutawan. Bapa dia jutawan. Tapi, tuan-tuan perempuan, dia kata, dia tidak ajar anak dia mewah. Dia mewah, memang dia ada duit. Alhamdulillah, dia buat cerita polis sampai tak mati-matilah polis dia tu. Orang bawah dia semua mati, dia tak mati-mati. Bertukar-tukar dia punya pangkat. Dekat TV1 kan, daripada debu-debu kota raya dulu, zaman dulu kan, polis trafik, sampailah baru ni dia pencen jugalah akhirnya. Tengok. Tapi sekaya-kaya dia tu, apa anak nak buat, dia mesti tahu apa dia nak buat. Dia tak bagi duit semudah-mudah gitu. Tak. Semua mesti fokus. Dia kena tahu, ini tak. Semua kena nak bagi. Bila nak bagi, budak tu dia tak tahu macam mana nak hidup. Kalau dekat universiti, zaman dulu kalau nak belajar, kalau nak cari sepotong hadis, kita kena cari, buka buku, kitab satu. Buka kitab satu-satu. Sekarang tak ada, Google. Sekarang lebih teruk lagi, lebih payah, lebih mudah lagi, AI, Artificial Intelligence. Type, keluar semua mazhab. Oh, itu hebat tu. Saya tengok dalam satu hari boleh siap semua sekali. Kalau kita minta dia buat satu kertas kerja tentang 4 mazhab, saya mengajar 4 mazhab. 4 mazhab akan keluar. Tapi, kalau dia tak semak, mazhab Syiah pun masuk juga. Budak-budak kita kira apa? Yang penting dapat sebiji. Satu live dapat 15-20 muka surat, dia kata dah siap doktor. Dia pun hantar ke kita. Kita baca tengok yang mazhab Syafi'i jadi Syiah ni mazhab. Sebab dia komputer, dia kumpul. Bukan, dia tak mampu lagi untuk apa? Untuk menghasilkan pandangan yang tepat. Baru ni saya masuk kursus AI. Kami pensyarah tuan-tuan kena belajar benda ni. Sebab kita mengajar budak-budak muda. Budak-budak muda lagi laju dari kita. Kalau kita tak laju, kita kena tipu dengan dia orang. Tak boleh sebab memang kita kena jaga kualiti. Tanyalah pensyarah-pensyarah USM, tambah saya di UKM. UKM ni universiti terbaik nombor 2 dunia Malaysia. Kalau dunia 138, ranking ke 138. Ni dalam proses nak naik ke bawah 100 universiti terbaik dunia. Lagilah kena jaga. Tak kira lah bahasa Arab ke, bahasa Inggeris ke, bahasa Melayu ke. Bila dia ajar tuan-tuan, rupanya dia boleh kumpul macam-macam. Sekarang ni, artificial AI ni, dia mengajar Quran. Lepas ni tak ada ustaz mengajar Quran. Puan-puan pegang ni, kalau cek GPT tu, dia boleh mengajar. Okey, nak baca Quran, dia pun ada.
Sila baca Quran. Betul. Kalau yang cakap bahasa Inggeris, bahasa Inggeris. Kalau cakap bahasa Arab, Arab. Kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wattin. Kita baca wattuni wazzaitun. Salah. Wattini wazzaitun. Dia baca tu macam qari'ah dah. Yang mengajar ni apa? Komputer. Kalau kita iPhone ni, Siri. Ada cakap. Dia boleh bercakap tak? Panggil Siri. Ya. Katakan, ni Siri dia tak faham sangat. Tapi kalau artificial intelligence kau cakap apa pun, semua bahasa dia boleh faham. Itu sebabnya, ni fitnah. Tapi kalau kita tak didik generasi kita tegas, kau kena belajar, kau kena cari ustaz, kau kena baca buku, kau kena buka kitab. Tuan-tuan, anak kita satu hari nanti, generasi kita akan datang, tidak ada orang-orang yang alim. Itu bahaya. Tak ada lah. Semua berharap dengan komputer. Itu sebabnya tuan-tuan, kena tegas. Saya depan saya ni mesti ada yang cikgu. Cikgu kena tegas. Kalau cikgu tak tegas, anak murid, bila dia masuk universiti, kami akan menghadapi mereka. Kalau kami pula, bila masuk ke universiti, dah nampak banyak, ramai sangat. Bila universiti, dia tak mengajar macam cikgu. Cikgu dia fokus seorang-seorang. Pensyarah tak. Pensyarah ni, dia 25%. Ya, 25% je KPI untuk mengajar. 25% je. Dia hanya mengajar secara umum. Okay guys. Kelas. Umum ya. Pakai slide. 3 jam, 2 jam mengajar, settle. Kau faham tak faham, kau punya pasal. Kau tak faham, kau baca kitab. Kau buka buku, kau cari pergi library. Itu je universiti. Kalau tak fokus, tak tegas, memang tak boleh. Sebab kalau yang belajar dengan saya usul fiqh dekat universiti, saya dekat universiti dengan masjid berbeza. Tanyalah anak murid saya, ramai tak? Rupanya anak murid saya dah berterabur dah. Baru ni saya jumpa anak murid seorang, pencegah maksiat. Pegawai bahagian pencegah maksiat di Jabatan Agama Islam Wilayah. Dia cerita, dia ambil gambar dengan dia. Dia kata, Ustaz tahu tak? Ada kawan kita ni dah jadi pensyarah dah dekat UiTM Kedah rasanya. Ada seorang tu hakim Mahkamah Syariah dekat Perlis. Semua dah berterabur. Masya Allah, anak murid berjaya belaka dah. Tapi dia orang kata apa? Dia kata, sembang dengan dia. Dia kata, Ustaz, kami dalam geng, dalam grup WhatsApp, dia kata, kami akan ingat semua yang Ustaz mengajar dulu. Dia kata. Sebab Ustaz selalu suruh kami mikir. Bagi satu tajuk, fikir. Fikir tu kadang-kadang tak sampai di otak kami. Tapi bila kami dah kerja, baru kami tahu apa yang Ustaz suruh fikir, itulah yang kami hadapi hari ini. Yang hakim tu lagi dah kata, Ustaz bagi contoh, tak logik langsung. Tapi bila dah jadi hakim, semua logik. Benda tu jadi. Sebab kita, kalau tak ajar dia orang tegas, tak ajar dia orang bersungguh, tak ajar dia orang kuat, mereka tak akan berjaya. Itu sebabnya Nabi SAW, tuan-tuan dan puan, dia ajar para sahabat susah. Allah ajar para Nabi susah. Dia tak ajar senang. Tuan-tuan cuba cerita kat saya, mana Nabi-Nabi, Rasul-Rasul yang lahir-lahir kaya terus? Tak ada. Nabi Yusuf kaya. Tapi sebelum nak kaya, macam mana Nabi Yusuf AS? Itu tengok. Kerana daripada kesusahan itu, dia jadi manusia. Dia boleh mentadbir, dia boleh menjadi manusia yang hebat. Itu yang pertama. Cuba kalau orang perempuan, tengok orang perempuan lah. Orang perempuan dekat ni Sungai Dua kan? Sungai Dua. Orang perempuan Sungai Dua ni, you all kahwin dengan suami dulu, kaya dah ke suami tu? Orang pakcik, tidur ke? Kahwin dengan suami tu kaya dah ke? Macam yang sekarang ke? Tak kan? Tak. Sebab kenapa kita boleh terima suami kita masa tu? Sebab kita sama-sama tak ada apa-apa. Bila kita dah masa kita kahwin dengan suami tak ada apa-apa. Bila suami susah, kita tak akan tinggal dia. Ni Ustaz Aslin tengah sakit ni. Kena stroke. Dia kahwin dengan Kak Awa, sama-sama susah. Kat Kuala Selangor tu, sama-sama susah. Berapa kali masuk hospital ni? Berapa kali masuk hospital? Dulu sleepless. Ni hari ni kena stroke. Tuan-tuan bayangkan,
Isteri ada bersama dengan dia. Ada isteri nak tinggal? Tak ada. Sebab apa? Sebab dia pernah susah bersama. Itu sebabnya iza asyan nasu fi jawwin min at-tashyi'. Manusia ni bila hidup daripada susah, biasa dah susah, bila dia susah balik, dia takkan tinggalkan orang yang dia sayang. Itulah manusia. Tuan-tuan dan puan yang dikasihi sekalian. Yang kedua, kalau kita betul-betul nak berubah, idza asyan nasu fi jawwin min at-tahammul yata'allamu sabar. Manusia ni juga, kata ulama, apabila kamu dididik dan diajar menanggung sesuatu kesukaran. Tadi kamu dididik dengan tegas, kamu dididik dengan kesungguhan, kamu dididik dengan tekanan, kamu akan jadi orang yang ada jati diri. Sekarang ni pula yang kedua, bila manusia itu hidup dalam suasana menanggung beban yang banyak, maka kamu akan belajar, kata Syekh ulama ini, yata'allamu sabar, dia akan belajar sabar. Kesabaran itu datang dari mana? Daripada kesusahan. Alladina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Manusia ni bila diuji dengan kesusahan, dia akan kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini Islam. Alladina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ni bukan ayat yang mudah, tuan-tuan. Macam orang Kedah, orang Kelantan, orang Kedah. Kedah baru ni banjir. Semalam saya kat Kedah. Dia orang ceritalah, dia kata, Ustaz, masa time banjir Ustaz, ui, padi tu nak jentolak apa ni, jentera yang nak kutip padi tu dah sampai dah, nak turun dah. Belum sempat turun lagi, hujan lebat 3 hari, banjir, habis, rosak semua padi. Macam mana keadaan dia orang? Dia orang dah well prepared dah. Memanglah rugi banyak. Dia orang kampung tu tuan, memang tak rugi. Tapi sebab mereka dah dididik. Ini kan ujian Allah. Oi, kalau orang tak tahan, bunuh diri tuan-tuan. Bunuh diri. Tu kat Jepun, dekat Korea. Masa saya pergi kat Korea itu, baca surat khabar, orang artis Korea bunuh diri. Sebab apa? Tekanan. Tekanan dia apa benda? Sebab terlalu ramai perempuan nak kat dia. Tekanan juga, bunuh diri. Ni terbaru masuk surat khabar pula ni, ada orang putih, penyanyi orang putih bunuh diri juga sebab putus cinta. Bang, dia tak boleh nak terima kesabaran. Islam ajar sabar, Nabi diajar sabar, sahabat diajar sabar. Abdul Rahman bin Auf berjaya sampai jutawan, bilioner kalau kira dia punya duit dia pada hari ni, harta dia tu bilion. Tapi tuan-tuan, dia diajar sabar. Bayangkan harta yang banyak ketika dia di Mekah. Dia ikut Nabi Muhammad, harta dia dibekukan. Ada dia merungut? Tak ada. Tetapi dia lebih kreatif. Dia diuji oleh Allah Azza wa Jalla dengan kesusahan. Ketika ikut Nabi Muhammad SAW, dia tak pernah merungut. Kata, kenapa ya Allah? Kenapa kau buat aku? Tak ada. Sampai Madinah, dia dilantik pula oleh Nabi SAW menjadi mentor kepada siapa? Kepada para sahabat yang berada di Al-Madinah Al-Munawwarah. Sampai Madinah jadi hebat hari ini, sebab antara dia sebabnya Abdul Rahman bin Auf. Tuan-tuan, ada tak Abdul Rahman bin Auf gundah gulana? Tak ada. Dia bawa duit berapa banyak dia? Cukup untuk beli 10 ekor unta je. Masa tu unta murah lagi. Sekarang unta mahal. 8,000, 10,000, 15,000. Dulu tak, murah. Tapi dia boleh hidup. Sebab apa? Sebab kesabaran. Kalau kita tak belajar sabar, tuan-tuan, macam mana kita nak didik generasi? Tuan-tuan, kalau kita nak bergaduh hari ni, hanya kerana tekanan hidup, kita takkan berjaya. Kalau kita fikir, susahlah hidup dekat Malaysia ni, nak pindah, habis lah kita. Kalau tuan-tuan pindah ke negara luar, tuan-tuan rasa tuan-tuan akan bahagia? Tak ada. Tak ada.
Orang kata, oh susahlah kita kat Malaysia ni nak kerja pun payah. Ni anak-anak kita nak kerja payah kan. Kita kata nak kerja payah. Saya ingat kan Malaysia je. Bila baru ni pergi ke luar negara, saya pergi Korea, lepas tu pergi ke Spain, pergi ke Bulgaria, pergi dekat Algeria. Rupanya Algeria lagi teruk daripada kita. Allahu Rabbi. Saya pergi ke Korea, teruk. Dia orang kata, ustaz, ekonomi sangat teruk jatuh. Tu kedutaan dia. Lepas tu pergi pula saja pergi kedai pasar-pasar dekat Korea tu. Tanya, ni macam mana your business? Oh, dia kata business too bad. Sangat teruk. Sangat teruk dia kata. Dulu beli topi, dia kata orang datang beli topi. Sekarang orang datang dah pakai topi, tak beli dah. Itu hidup. Tapi dia kreatif. Dia buat sesuatu untuk lakukan topi dia. Dia buatlah buy one free three ke, tak kisah dia buat apa pun. Yang penting dia kreatif. Itu sebabnya kesabaran dia mengajar kita kreatif. Dia mengajar kita ini untuk berjaya. Kalau tak ada sabar, kita tak boleh nak tu. Dia tak sempat. Dia tak ajar kita tamak. Dia tak ajar kita ini cepat bertindak luar daripada jangkaan manusia. Tak boleh. Itu yang kedua. Yang ketiga, kata ulama, kalau kau nak berubah, idza 'asha an-nasu fi jawwin minal madih yata'allamu ar-ridha wal mahabbah. Tadi saya dah sebut. Ulama ajar nak didik generasi, nak didik manusia, pertama kau kena hidupkan manusia itu dalam keadaan tekanan. Yang kedua, ajar mereka tahammul, menghadapi kesukaran dengan sabar. Yang ketiga, kau kena ajar walaupun dalam keadaan kau susah, kau tertekan, banyak tanggungjawab. Yang ketiga, kau jangan ajar maki hamun. Tu dia ajar. Idza 'asha an-nasu fi jawwin minal madih yata'allamul ridha wal mahabbah. Bila kau ditekan, kau susah, kau tak maki hamun, kau tak maki Allah Ta'ala. Ya Allah, kenapa kau buat macam ni ya Allah? Ya Allah, kenapa kau susahkan aku? Ramai lagi yang patut kau susahkan. Tengok. Kalau nak ikutkan, itu dia kita akan cakap. Tapi tak. Islam ajar apa? Ajar orang ini al-madih. Banyakkan memuji. Alhamdulillah. Kita datang kan. Kalau ada orang dia suka banding-banding kan. Kenapa masjid kita macam ni? Dia banding kan. Tuan-tuan, dia banding tu sebab apa? Ada orang, dia banding sebab nak bagi lebih baik. Bagus, pembandingan ni bagus. Tapi pada masa yang sama, kalau tak betul-betul, kita akan menjadi orang yang maki hamun. Kenapa masjid kita macam ni? Buruk, tak macam masjid lain. Kita kena ajar dia orang ni, anak-anak kita, generasi kita. Tak apa. Buruk tak apa. Yang penting, jemaahnya ramai. Tengok, dia mengajar apa tu? Dia mengajar kita memuji. Kalau kita ajar orang mengutuk, inilah dia. Pengerusi. Lembab. Habis lah. Dia mengajar dan membuka ruang-ruang orang maki hamun. Bila ada sifat ini, takkan berjaya. Itu sebabnya, ulama ajar. Idza 'asha an-nasu fi jawwin minal madih, apabila seorang itu dididik dengan suasana memuji, yata'allamu ridha wal mahabbah, dia akan ada perasaan redha dan kasih sayang. Kalau tuan-tuan, di Jepun, tengok, Islam ada di Jepun walaupun mereka bukan Islam. Mereka ni pagi-pagi ni sembah matahari, tuan-tuan. Matahari naik dia sembah terus. Kita tak sembah matahari, kita sembah Allah Ta'ala. Jepun, dia mengajar budaya apa? Budaya memuji. Budak-budak dia daripada kecil, dia ajar puji. Kita daripada kecil, bodoh dah. Apa bodoh tu? Budak tu baru tadika. Dia suruhnya hafal matematik tu. 2 kali 2, 8. 2 kali 2, 8. Aku pun salah. 2 kali 2, 4. Dia suruh hafal tu. Tak boleh bang. Budak ni main. Kerja dia main. Kat Jepun tuan-tuan, isteri saya dia buat PhD dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak. Dia ajar budak-budak ni, dia tengok macam mana pemikiran budak-budak ni.
Budak-budak ni main tau. Bila masuk sekolah tadika, macam kita masuk sekolah tadika, apa dia buat? Kau buat apa? Masuk sekolah tadika, ingat tak apa kau buat? Kau tak ingat? Tengok. Punyalah hidup tak tenang. Tak tahulah, tak ingat apa benda. Budak-budak sana, dia ajar. Kenapa dia tak ingat? Sebab dia tak dididik dengan suasana yang menghiburkan. Orang putih tak. Dia orang putih, orang Jepun. Jepun masuk, pertama dia akan ajar main. Main. Kalau setengah hari tu, baca buku sekali je. Yang lain semua main. Cuma awal-awal masuk je, bunyi loceng pertama, okey, semua keluar. Semua keluar. Duduk kat luar tu. Bila kat luar apa dia buat? Tengok tak selipar ni berterabur? Nampak? Jom kita susun selipar. Dengan cikgu, dengan ustazah, semua pakat susun. Ustazah lah, bukan ustazah. Cikgu tadika dia. Pakat susun tak? Susun. Dia ajar susun. Budak-budak ni begitulah. Hampir setengah tahun belajar susun apa? Susun selipar je. Budak-budak kan kadang-kadang selipar kuning dengan kuning bertukar. Kuning merah dia letak sekali kan. Dia nampak bagi cantik. Sebab dia, budak ni masa dia membesar, warna dulu. Dia akan nampak warna. Dia nampak mainan warna. Sebab mainan budak-budak banyak warna. Kita tak. Suruh hafal. Budak tu tadika. Suruh hafal, doa makan. Mati budak tu. Masuk-masuk dah stres dah. Dia tak. Budak-budak dia ajar main. Sebab orang putih, dia ajar main dulu. Tapi bila naik, dia mula lah. Dia mula pandai. Dia akan ada step. Dia bukan semua orang kita kena ajar macam tu, tak. Bahkan ada kawan dia datang daripada luar negara, masuk dia tengok sistem tadika. Oh, dia kata, stresnya belajar kat sini. Tapi tak pandai-pandai juga budak kita. Tak ada lagi orang kita sampai ke NASA, budak kita sampai, tak ada, tak banyak macam orang daripada Jepun, orang daripada Pakistan. Orang Pakistan lain lah. Pakistan, India ni, dia orang ni bijak. Dia Allah bagi rezeki, ingatan dia sangat kuat. Tu Allah bagilah. Tapi Jepun, Korea lain. Tu sebab bila tuan-tuan pergi ke Korea, tuan-tuan akan tengok bagaimana dia orang punya sifat dia dalam menjaga kebersihan. Tu dia yata'allamu ridha wal mahabbah. Dia akan jaga kasih sayang. Dia akan ada perasaan redha dengan apa yang Allah uji. Dalam masa yang sama, dia ni juga akan ada kasih sayang. Kasih sayang tu macam mana? Hidup bermasyarakat ni. Contoh tandas dia. Saya selalu bagi contoh tandas. Sebab kita Malaysia ni tak sampai lagi tahap tandas Jepun atau Korea yang bukan Islam tu. Kita tak kata orang bukan Islam, duk maki dia orang. Tuan-tuan, dia orang tu bawa Islam tau. Islam ada dengan dia orang. Yang Nabi kata, innallaha nazifun wa yuhibbun nazafah. Allah itu bersih, suka pada kebersihan. Tuan-tuan, dekat sana, itulah yang dia bawa. Walaupun dia bukan Islam. Saya masuk Korea punya tandas. Saya try tandas daripada tandas hotel 5 bintang. Sebab saya duduk hotel 5 bintang. Saya masuk tandas 5 bintang, sampailah tandas dekat train tu saya masuk. Sebab kalau kita nak survey, nak kaji, kita tak boleh survey satu tempat je. Duduk hotel 5 bintang memang sedap lah 5 bintang. 5 bintang ni hotel dia. Korea ni dia punya, dalam bilik air tandas dia tu dia ada macam, tak ada kita. Level masjid kita pun tak sampai tandas dia tu. Tandas dia tu ada alat macam tekan apa? Macam ni. Allah, macam lift punya, bukan lift. Macam keypad tu, macam keypad. Gini payah sangat. Gini. Tekan tak. Tapi semua bahasa Korea lah. Saya duduk, kita buang air. Nak tekan macam mana ni? Air saja untuk basuh tahi ni, punggung ni. Ada macam-macam jenis air. Tekan satu, dia keluar macam buih, macam wap. Itu saya tak tahu apa faedah dia. Tanya-tanya, rupanya kan lepas kita berak, kan punggung, kan kita flush kan, punggung tu rasa macam tak sedap, dia bagi beruap. Beruap ni macam dia alat macam spray tu. Spray keluar, dia apa? Dia kembang tu kan. So dia basah tu akan ambil tisu dia lap dekat punggung agar punggung tu tak kotor. Nak pakai seluar dalam tu tak kotor. Rupanya macam itu. Kita tak tahu. Kita main tekan je. Silap. Terawal pula keluar air tu. Yang kedua, tekan yang kedua.
tajam pula, melompat begitu. Salah tekan. Sebab tak tahu, sebab semua bahasa Korea. Tengok, dia bangga dengan bahasa dia. Dia tak bangga dengan bahasa Inggeris apa. Apa pula Inggeris? Kata, aku Korea. I'm Korean. Aku orang Korea. Korea lah. Jepun. Pergi Perancis. Dia tak cakap bahasa Korea orang putih. Kita baru pergi orang putih 7 hari. Hello and gentlemen. Cakap orang putih dalam masjid. Kau nak cakap orang putih? Aku dulu duduk dekat orang putih 7 hari. Ingat 7 tahun. 7 hari je. Lupa dah bahasa Melayu. Cakap Penang tak boleh. Lepas tu tuan-tuan, dia orang banyak guna. Bila guna macam tu, saya tengok, hebatnya. Batu tandas dia ni, semuanya bersih. Daripada hot 5 bintang, sampailah hot yang dekat train saya masuk. Dekat laluan orang ramai. Bila saya masuk, saya tanya. Tengok, bersih ya. Kita rasa macam tak segan lah nak berak tuan-tuan. Tak segan. Kalau kat Mekah tu, Mekah Madinah tu, RNR tu, nak berak tandas, nak berak. Masuk tandas, tahi masuk balik. Dah, tahi Arab pun ada yang tak buang lagi. Kita tak deramak bercampur aduk dengan tahi kita tu. Simpan balik ke hotel. Bang, dekat sana, tak jumpa tahi. Saya tanya, masa mesyuarat, saya tanya yang halal tu, apa nama, pengurusi halal dia. Saya kata, apa yang menyebabkan tandas-tandas ni bersih? Banyak soalan saya tanya. Antara dia muka-muka orang. Muka sama je Korea ni. Muka sama semua. Dia kata semua muka dia orang ni after renovation semua dia. Sana muka dia semua dia buat. Tapi macam tandas tu, dia kata kami ajar daripada kecil, budak-budak kecil ni. Bila kau nampak kau berak, ada tai kan yang melekat kat dinding tu, kau jangan tinggalkan tandas tu selagi kau tak bersihkan dia. Jadi kalau macam budak tu membesar, dia dari kecil tu dia akan ajar ambil masa sekolah tadika, cikgu tu akan ambilkan tisu, dia akan lap dinding najis tandas tu, dia akan buang. Lepas tu baru dia flush. Dia tengok okey clean, baru dia masuk bilik air. Masuk kelas. Dia akan ajar macam mana nak bersihkan tandas. So budak-budak dia membesar dalam keadaan bersih. Itu sebabnya benda ni dia kena ajar daripada awal. Kalau nak ubah manusia, dah tua baru nak ajar dia bersih. Sedangkan dia pengotor, tak boleh. Kalau pergi Pakistan, India, dinding ni habis semua sekencing ni. Sebab dia dididik macam tu. Kebersihan. Tuan-tuan tak boleh nak paksa kedai mamak bersih. Sebab dia orang bagi dia orang bersih dah tu. Apa yang dia buat sekarang ni, dia orang duduk buat ni, bersih dah. Tapi dia sudut segi halal, tak bersih lagi. Macam telur. Telur, kita wajib basuh. Wajib basuh, bukan sunat. Kalau nak dapat sihir halal, tuan-tuan wajib basuh semua telur. Bagi dia orang tak. Kan baru ni viral. Dia orang tak basuh. Dengan bekas-bekas tu letak gitu. Masak roti sana. Pecah. Tak boleh. Sebab telur tu tak dibasuh, dia ada kuman. Tambah-tambah ada tahi pula kat situ. Kalau tahi kering, masuk roti canai, telur, tahi kering sikit lagi sambung. Sebab apa? Sebab kebersihan. Bagi dia dah bersih. Saya pergi India baru ni. Bagi dia orang bersih dah tu. Bagi kita tak lagi. Itu sebabnya tuan-tuan. Itu benda yang diajar oleh Islam agar kita faham bagaimana nak mengubah. Sebab tajuk kita ini mengubah. Kita berubah atau diubah. Yahudi dah buat lama dah. Kita baru nak berubah. Itu rugilah kita. Sedangkan Islam dah ajar lama dah. Nombor 4. Idza 'asha an-nasu fi jawwin minal musyarakah yata'allamul ata' wal karam. Ini Islam ajar. Harap-harap kita buatlah. Kita pula kalau nak didik manusia, ajarlah manusia itu hidup bermasyarakat. Idza 'asha an-nasu fi jawwin minal musyarakah. Manusia bila hidup dalam keadaan bermusyarakah, ada community, kita akan belajar apa? Kita akan belajar daripada kehidupan itu yata'allamul ata' wal karam. Kita akan jadi pemurah. Pemurah. Contoh ni sekarang ni kita duduk masjid. Tuan-tuan, sebenarnya masjid ni dia mengajar kita ini hidup bermasyarakat. Bila hidup bermasyarakat, kita diajar apa dalam masjid ni? Contoh, kita nak buat aircon. Nak buat kipas. Maksudnya nak buat kipas besar ni. Kipas besar ni ada sebelum buat aircon ke selepas buat aircon?
Selepas kan? Oh dah bubuh aircon, bubuh kipas. Oh terbalik sini. Apa? Mahal. Oh, selalunya orang dah pasang aircon, dia tak bubuh kipas besar ni. Sini lain, dia bubuh aircon, bubuh kipas besar. Maknanya rahmat masjid ni. Kalau KL tu, Selangor, kipas besar dulu. Lepas tu baru bubuh aircon. Bubuh aircon, kipas besar, dia buka jarang-jarang ni. Masa musim Jumaat dia buka. Nak bagi sejuk lagi naik kan. Kalau tak, dia... Sebab kipas dengan aircon ni, dia kalau tak betul, dia tidak sejuk. Sebab aircon, dia akan naik ke atas hari tu. Jadi terpaksa pakai kipas. Macam-macam cara lah teori dia orang ni. Cumanya, masa nak beli kipas ni, berapa harga kipas? Sekarang? 25? Tak sampai? Oh murah ha? Ni dulu ni dalam 70 tu, mula dulu. Okay. Saya pernah kutip ni. Saya Ustaz Allah Khairi kutip duit ni untuk masjid-masjid tu. Duit 75,000. Tuan-tuan, sekejap je dapat ni. Sekejap je. Bila kita buka dalam masjid tu, okey kita nak beli kipas. Buka dapat terus. Dapat. Tu baru boleh ada tu. Sebab apa boleh ada? Sebab kita semua pakat merasai kesusahan itu kita dapat kongsi sama-sama. Semua pakat bagi. Oh, kita pagi ni kita nak buat makan lah sikit. Makan nasi lemak. Semua orang. Kita nak buat kutipan. Semua orang pakat bagi. Walaupun sikit. RM1, RM2, RM3. Tapi kita pakat-pakat bagi. Sebab apa? Yata'allamul ata' wal karam. Bila kita hidup bermasyarakat, kita tak fikir kita. Dia tidak ada sifat ananiyah. Ni kata Imam Ghazali. Bila kau ada sifat ananiyah ni, ana-ana, aku-aku. Aku cari duit, kau pula nak minta. Dia tak boleh macam tu. Tapi bila kita hidup bermasyarakat, kita akan fikir. Kawan kita meninggal. Isteri dia nak makan apa? Dia kaya tu, ada kereta tu. Ya, tapi kau fikir tak, orang tu dia nak, bila suami mati, nak keluar duit tak boleh. Nombor akaun tak tahu. Kad PIN tak tahu. Jadi kita akan apa? Kita akan kutip duit. Walaupun dia ada duit. Ni Ustaz Aslin. Dia ada duit. Tapi orang pakat tolong. Pakat tolong. Ada. Nak bayar cash 40,000, 50,000 untuk rawatan. Ada. Siapa yang bagi? Kawan-kawan. Siapa yang bagi? Orang yang pernah dia pergi ceramah tempat-tempat. Kata bagi. Walaupun sikit lah kumpul-kumpul dekat 50,000 dapat. Sebab apa? Sebab sifat dia yata'allamul ata' wal karam. Kita akan belajar bila kita hidup bermasyarakat, kita akan diajar pemurah. Kalau duduk bermasyarakat kita kedekut, kita tidak akan berjaya. Itu sebab manusia ni tuan-tuan, kita kena ada sifat untuk berubah. Kita tak boleh hidup dengan cara kita saja dan akhirnya kita juga yang akan ketinggalan. Orang Cina, dia ada dia punya sumbangan dia. Kuat. Sumbangan dia orang sangat kuat. Sebab bagi mereka, kat mana lagi dia nak bagi kalau tak kepada generasi dia. Dia orang punya dia ada tabung dia macam kat Serdang tu dia ada satu Dewan Perniagaan Cina. Besar tuan-tuan. Kalau sampai kat Serdang tu dia punya bangunan secerah-cerah alam. Tapi itu dia punya cara promosi. Promosi dia. Bukan duit dia, sumbangan. Ahli perniagaan dia orang sebab nak tolak teks. Dia tolak. Dia bagi, kalau lalu kawasan kat UPM tu, Universiti Putra Malaysia, tuan-tuan kau nampak putih tinggi gitu. Oh cantik. Macam KLCC dia. Tapi tak ada tinggi macam KLCC. Dia tinggi lah. Kawasan tu dia paling tinggi. Nampak. Oh, apa dia buat tu? Dia nak bagi tahu, this is our community. Ini komuniti aku. Kita mana? Dia ada bangunan tinggi yang indah itu yang dinamakan Dewan Perniagaan Cina. Kita mana kita punya? Kita ni lah dia masjid. Masjid kena ada keindahan. Dia tak boleh masjid malap gelap. Oh, cari tak jumpa masjid, bertukar pula dengan kedai mamak. Kenapa kedai mamak ramai orang? Cerah. Cerah lampu banyak. Bila lampu banyak, tu nampak tikus lalu tu. Tahu tak? Saya tahu sebab kita panel halal Malaysia tuan-tuan. Banyak kes dah kedai mamak ni. Tu sebab kita minta sangat kedai mamak ni
dapatkan siji halal. Minta si halal. Bila minta apa si halal? Hebat. Sekarang ni ada si halal ni lah. Pelita lah. Tu pun sebab apa? Sebab penasihat syariah dia tegah. Datuk Syamsul apa? Allah lupa nama. Syamsuri Haji Ahmad. Ustaz Syamsuri. Kita panggil ustaz kan bila sampai datuk dia sekat gitu. Ustaz Syamsuri Haji Ahmad. Dia tegah. Oh, dia detail kan. Sampailah pelita dapat si halal. Tu sebab pelita sampai ada hotel pun dapat dia mintakan dapatkan si halal. Tuan-tuan dan puan, tengok. Sebenarnya kita kena berubah. Kalau tidak, kita takkan berubah. Kita Islam masjid ni kena nampak literate. Kita pakai bayar. Sebab ni kita punya. Kalau kita tak bayar, siapa nak bayar? Tuan-tuan tunggu orang Hindu bayar? Tak ada. Dia nak bayar, baik dia bayar kuil dia. Tuan-tuan tunggu orang Cina bayar? Baik dia bayar dia punya tempat. Kita orang Islam, kita kena pakat tolong. Kalau tidak, kita akan jadi orang yang rugi dan takkan berubah. Yang terakhir, idza 'asha an-nasu fi jawwin minan nuzahah yata'allamu as-sidq. Manusia ini bila dia diajar dalam kehidupan dia an-nuzahah, iaitu diajar suasana yang telus, maka orang itu akan belajar amanah dalam setiap perbuatan dan percakapan dia. Dia akan dipercayai dan mempercayai orang. Kalau kita hidup dalam suasana keluarga yang suka menipu, dia akan lahirlah generasi penipu. Sebab Nabi Muhammad SAW dididik oleh Allah Azza wa Jalla daripada kecil. Tengok, Allah didik daripada kecil tau. Dia lahir-lahir tu, Allah dah jaga dah. Allah jaga dah. Dia nak pergi tengok maksiat, Allah tidurkan. Macam-macam peristiwa yang berlaku pada Nabi Muhammad sebelum jadi Rasul. Tuan-tuan baca sejarah. Tengok Allah jaga daripada kecil. Sebab suasana kehidupan Nabi itu semua yang elok-elok. Itu sebab Nabi ni dia dipercayai dan mempercayai. Kita kalau belajar menipu, didik anak-anak menipu, maka habis kita. Akan melahirkan generasi penipu. Itu sebabnya, tuan-tuan yang dikasihi sekalian, 5 sifat yang diajar oleh Nabi SAW ini dan dikumpulkan oleh para ulama untuk kita belajar dan berubah. Kita kena belajar, pertama, saya ulang balik, kita kena belajar keyakinan diri. Nak jadi orang yang berkeyakinan diri, kita kena hidup dalam keadaan tekanan. Belajar tekanan yang ada ini, susah ekonomi, kita akan belajar sesuatu. Kita ada yakin diri. Orang kata susah lah hidup ni. Kau cakap kau hidup susah, aku lagi susah dulu. Dia akan, orang-orang berjaya ni semua dia akan cakap macam tu. Sebab apa? Sebab dia pernah susah. Tan Sri Syed Mukhtar Al-Bukhari sebelum dia jadi jutawan, milioner, bilioner, tuan-tuan, dia susah dulu. Semua orang pernah susah dulu. Baru ni saya baca orang Arab Saudi rasanya. Dia ni dikenali sebagai bilioner. Orang yang ada duit berbilion-bilion. Tuan-tuan tahu, dia hilang pangkat bilioner tu kerana dia telah infakkan sebanyak 16 bilion duit dia kepada wakaf. Wakaf dan amal, yayasan. Untuk wakaf ada, untuk yayasan ada, untuk masyarakat pun ada. Habis semua dia infak, dia tua dah. Dia hanya tinggal berapa juta je. Dia tinggal jutawan, dia bukan bilioner, dia jutawan dia tinggal. Allah Rabbi. Duit dia tu. Dia baca balik sejarah, saya baca sejarah. Rupanya dia pernah hidup susah. Bila dia pernah hidup susah, dia nak fikir, macam mana aku nak kayakan orang yang lain. Dan nak didik orang lain untuk hidup berjaya. Yang kedua, kita kena belajar sabar. Nombor 3, kita kena belajar redha dan kasih sayang. Kalau kita duk ajar kutuk-mengutuk, hina-menghina, dia akan mengajar generasi kita menghina orang lain. Nombor 4, belajarlah sifat bermasyarakat. Bila kita ada sifat masyarakat, kita akan memberi dan kita tak kedekut. Dan yang terakhir, hiduplah dalam suasana sentiasa mempercayai dan dipercayai. Sebab kita ini, tuan-tuan dan puan, hidup perlu ada orang yang bersama dengan kita. Ini dinamakan hidup bermasyarakat.
Nabi dah ajar banyak, cuma kita kadang-kadang alpa. Semoga dengan 5 perkara ini dapat kita amalkan, kita dapat buat sama-sama. Kita sama-sama lakukan yang terbaik insya-Allah. Semoga Allah jaga kita dan Allah pelihara kita. Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang daripada saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma yassir wa la tu'assir ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Taqabbalallahu minna wa minkum.